Salam sejahtera dan salam damai kasih kepada semua murid cikgu. Hari ini kita akan sambung PDP kita, iaitu berkaitan tentang metrik sama. Diharap pada video yang lepas, semua murid-murid boleh faham apa itu matriks, apa itu peringkat matriks dan apa unsur di dalam satu matriks. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, cikgu nak memperkenalkan jenis matriks. Jenis matriks ini terdiri daripada matriks lajur dan juga matriks baris. Matriks baris ini ialah matriks yang hanya mempunyai satu baris unsur. Contohnya seperti ini, 4, 2, 5. Dia ada satu baris unsur sahaja. Ini pun satu baris unsur. Jadi matrik baris ini adalah matriks yang mempunyai satu baris unsur, manakala matriks lajur ialah matriks yang mempunyai satu lajur unsur sahaja. Contohnya 3, 2, 1, dia ke bawah. Dia satu lajur unsur. Ini satu lajur unsur, ini pun satu lajur unsur. Jadi inilah matriks lajur dan matriks baris. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak murid-murid perhatikan matriks A dan matriks B. Matriks A dan matriks B ini mempunyai peringkat matrik yang sama, iaitu 2 baris dan 2 lajur. Ini pun 2 baris, 2 lajur. Jadi nama peringkat ini kita tulis sebagai 2 dengan 2. Okey, ini yang pertama. Peringkat mereka adalah sama. Okey, yang kedua cikgu nak murid-murid lihat dalam matriks A dengan matriks B ada 4 unsur yang ada di dalam. Adakah unsur A sama dengan unsur B? Adakah unsur A sama dengan unsur B, kelas? Ya, unsur A sama dengan unsur B. Disebabkan mereka mempunyai peringkat matrik yang sama dan mempunyai unsur yang sama, kita matriks A dan B ini kita kenali sebagai matrik sama. Cikgu ulang, oleh sebab peringkat matriks A dengan B ini adalah sama dan unsur dalam setiap matriks ini adalah sama, maka A dan B ini kita kenali sebagai matrik sama. Okey kelas, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Okey, matriks P 3, 1, 4, 2, 2, 1. Dan matriks Q ialah 3, 1, 4, 3, 2, 1. Okey, terlebih dahulu cikgu nak murid-murid mengenal pasti peringkat matriks ini. Iaitu berapa baris kelas? Ada 2 baris. Berapa lajur? 3, 1, 2, 3. Okey, 3 lajur. Jadi kita kenali peringkat matriks ini ialah 2 dengan 3. Begitu juga dengan Q. Q mempunyai peringkat yang sama dengan P, iaitu peringkat 2 dengan 3. Okey, ini adalah yang pertama yang kita lihat. Okey, sekarang yang kedua ialah kita lihat unsur di dalam matriks itu. Adakah matriks P mempunyai unsur yang sama dalam matriks Q? Okey, sekarang kita kaji satu persatu. Matriks P mempunyai 3, ada 1, okey ada 4, okey semua sama. Ini 2, ini 3. Ini 2, ini 3. Ini 2 sama, ini pun 1, 1. Okey, sekarang ini adakah mereka mempunyai semua unsur sama? Tidak. Disebabkan mereka tidak mempunyai unsur sama, maka matriks P bukan matriks sama dengan Q. Jadi mereka berdua tidak boleh kita panggil matrik sama. Okey, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Adakah matriks A dengan matriks B adalah matrik sama? Okey. Yang pertama kita kena lihat peringkat matriks A dan B ini. Peringkat matriks A dan peringkat matriks B ialah peringkat 2 dengan 2. Okey, sekarang kita nak tentukan unsur di dalam matriks kedua-dua ini. Okey, adakah unsur mereka sama? Okey, ini negatif 1, ya, negatif 1.
Ini 4, ini pun 4. Okey, ini 2. Ini 2 ada kan, tapi di sebelah sini. 8 ada? Ada, tapi di sebelah ke depan sini. Cikgu nak ingatkan, walaupun unsur itu ada di dalam matriks itu, tetapi kalau kedudukan mereka sudah berubah dengan kedudukan yang nombor A ini, maksud cikgu 8 ini di sini sepatutnya nombor 8, tapi nombor 8 itu sudah jadi depan. Jadi mereka berdua ini bukan matriks yang sama. Maksudnya A dengan B bukan matriks sama. Kerana apa? Kerana unsur, kedudukan unsur di dalam matriks ini adalah tidak sepadan. Okey, sekarang kita menentukan. Tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut adalah sama ataupun tidak. Okey, sekarang kita lihat. Matriks A ini, adakah matriks A sama dengan matriks B? Kita lihat peringkat. Okey, kita tengok peringkat mereka adalah sama. Unsur 2, ini pun ada 2. Sifar pun ada sifar. Ini 3, ini negatif 3. Adakah dia sama? Jadi, matriks A ini tidak sama dengan matriks B. Maksudnya, matriks A ini dengan B ini bukan matriks sama. Okey, kita tengok contoh B. B, C, 2, negatif 1, negatif 3, 5. Dan matriks D, negatif 1, 2, 5, negatif 3. Adakah matriks C dengan D ini adalah matriks sama? Tidak. Kerana apa kelas? Kerana unsur, kedudukan unsur tidak sama, tidak sepadan. Jadi, matriks C tidak sama dengan D. Maksudnya, matriks C dan D ini bukan matriks yang matriks sama. Okey, C. Adakah E dengan F ini matriks sama? Okey, kita lihat peringkat matriks ini kelas. Kita lihat pun kita sudah tahu peringkat mereka berdua itu tidak sama. Yang ini apa nama peringkat ini? Peringkat ini adalah berapa baris kelas? 1, 2, 3. 3 dengan berapa lajur? 1, 2. Okey. Ini F berapa peringkat berapa baris? 2 baris. Iaitu 1, 2. Dan berapa lajur? 1, 2, 3. Jadi disebabkan syarat pertama sudah tidak memenuhi, tidak dipenuhi, maka matriks E dan F itu bukan matriks sama. Jadi ini bukan matriks sama. Okey. G, kita lihat G. Okey, ini tidak jelas. Ini cikgu letak dahulu. Ini adalah 2. Okey, adakah G dengan H ini matriks sama? Okey, kalau kita lihat, kita kena cek peringkat satu persatu. First, kita kena cek peringkat matriks. Okey, apa nama peringkat matriks ini? Berapa baris? 3. 1, 2, 3. 3 dengan berapa lajur? 1. Okey. Yang ini ada berapa baris? 1, 2, 3. 3 dengan berapa lajur? 1. Okey, sekarang peringkat mereka berdua sama. Okey, sekarang kita lihat unsur. Okey, matriks G ada tak unsur sifar? Ada kan? Dua-dua ada mempunyai sifar. G pun okey, sifar perpuluhan 5. Tapi H ini 1/2. Adakah nilai ini sama? Kita cek dahulu. 1/2 ini kita tekan ke kalkulator bagi murid yang masih tidak tahu kalau kita nak tukarkan ini kepada perpuluhan, kita tekan ke kalkulator. 1/2 sama dengan 1/2. Okey, sekarang kita tukar ke dalam bentuk perpuluhan. Okey, jadi 1/2 ini sama dengan 0.5. Maksudnya ini adalah unsur yang sepadan, sama nilai. Okey, sekarang kita lihat. Negatif 1/5. Ini negatif 3/2. Okey, kita tekan ke kalkulator. Negatif 3/2. Okey, kita tukarkan kepada bentuk perpuluhan. Jadi nilai ini adalah sama. Negatif 3/2 sama dengan nilai negatif 1/5. Maka peringkat matriks sama. Unsur di dalam itu pun sama. Jadi
G dengan H adalah kita kenali sebagai matrik sama. Sekarang kita nak belajar menyelesaikan masalah yang melibatkan matrik sama. Diharap semua murid-murid sudah bersedia dengan kalkulator, pen atau pensel dan kertas. Apabila dua matriks yang sama diberikan, nilai unsur yang tidak diketahui dalam matriks itu dapat ditentukan dengan membandingkan unsur yang sepadan dengannya. Apa maksud itu, kelas? Okey, sekarang kita terus pergi tengok contoh. Diberi bahawa matriks P sama dengan X, 7, sifar, 5 tolak 3Z dan matriks Q ialah 5, Y tambah 1, sifar, 2Z. Tentukan nilai Y, nilai Z dan nilai X. Ini ada X, kelas. Okey, tentukan nilai X, nilai Y dan nilai Z jika matriks P ini sama dengan matriks Q. Ini maksudnya. Matriks P sama dengan matriks Q. Okey, sekarang kita selesaikan. X ini sama dengan siapa, kelas? X ini sama dengan 5. Jadi, X sama dengan 5. Okey, sekarang kita nak cari Y, betul? Okey, Y ini sama dengan mana satu, kelas? Sama dengan 7. Jadi, macam ni. Kita buat macam ni. Y tambah 1 sama dengan 7. Y tambah 1 sama dengan 7. Ataupun 7 sama dengan Y tambah 1 pun boleh. Okey, sekarang kita selesaikan. Kamu nak cari nilai Y. Kalau nak cari nilai Y, Y ini jangan bergerak. Siapa bergerak? Positif 1 bergerak. Ke belakang dia akan jadi negatif. Jadi Y sama dengan 7 tolak 1. Jadi tekan kalkulator, 7 tolak 1 sama dengan 6. Jadi Y itu sama dengan 6. Okey, sekarang kita nak cari nilai Z. Okey. 5 tolak 3Z ini sama dengan 2Z. Okey, sekarang tengok di sini. 5 tolak 3Z sama dengan 2Z. Okey, macam mana selesaikan, kelas? Kita kena kumpulkan nombor yang ada anu, ada pemboleh ubah. Maksudnya, kumpulkan anu dengan anu. Maksudnya ini kamu kena pergi ke belakang. Jadi apa? Kalau sini negatif, ini jadi apa? Positif. Okey. Kalau dia sudah bergerak ke sini, siapa yang tinggal sebelah kiri? 5. Okey. 2Z. Ini pindah sini, jadi positif 3Z. Okey. Turunkan 5. 2 tambah 3, 5. 5 apa? 5Z. Okey, macam mana nak cari Z? Kita kena tengok huruf nombor yang di depan Z. Itu nombor berapa? Nombor 5. Kalau ini nombor 5, dia mesti bahagi 5. Kalau ini bahagi 5, sebelah kiri pun mesti bahagi 5. Pangkah-pangkah, jadi Z sama dengan 1. Jadi, ini cara penyelesaian dia. Jadi, maka X sama dengan 5, Y sama dengan 6, Z sama dengan 1. Okey, sekarang kita lihat contoh yang kedua, iaitu kita nak mencari nilai bagi X, Y dan Z. Matriks A dengan matriks B adalah sama. Untuk mencari nilai X, Y dan Z, kamu cuma banding beza setiap unsur sahaja. Okey, sekarang kita nak cari nilai apa? Kamu nak cari nilai apa dahulu? X? Okey, X. X tambah 1 ini sama dengan apa, kelas? X tambah 1 sama dengan 7. Jadi kita tulis X tambah 1 sama dengan 7. Kamu nak cari X, X jangan bergerak. Jadi siapa bergerak? 1. 1 sini positif, pindah ke kanan jadi apa? Negatif. Jadi tinggal sebelah sini X sama dengan 7 tolak 1.
Jadi X sama dengan 6. Okey, sekarang kita nak cari nilai Y. Y tolak 3 sama dengan sebelah sini 3. Okey, kita tulis dahulu. Y tolak 3 sama dengan 3. Y tolak 3 sama dengan 3. Jadi, kita nak cari Y. Y jangan bergerak. Siapa bergerak? Negatif 3. Bergerak ke kanan jadi positif. Y sama dengan 3 tambah 3. Okey, Y sama dengan 6. Okey, sekarang kita nak cari nilai apa lagi? X sudah cari, Y pun sudah cari, kita nak cari nilai Z. Jadi, Z, mana satu Z di sini? Okey, Z tambah 2 sama dengan apa? Di unsur sini. Sifar. Okey. Nak cari Z, Z jangan bergerak. Siapa bergerak? Positif 2 bergerak ke belakang. Jadi, Z sama dengan sifar tolak 2. Okey, Z sama dengan sifar tolak 2, negatif 2. Ini adalah cara kita menyelesaikan masalah matriks A apabila matriks A sama dengan matriks B. Kita nak mencari nilai yang tidak ada di sini. Okey, sekarang kita pergi contoh yang terakhir, iaitu mencari nilai bagi P, nilai bagi Q dan nilai bagi R jika matriks A ini sama dengan matriks B. Seperti yang cikgu sudah bagi tahu tadi, untuk mencari P, Q dan R, kamu cuma banding unsur sahaja. Okey, kita nak cari P dahulu. Di mana ada P? Sini ada P, betul? P tambah 2. Okey. P tambah 2 sama dengan berapa di sini kelas? Negatif 4. Negatif 4. Nak cari P, P jangan bergerak. Yang bergerak 2. 2 sini positif, pindah sini jadi negatif. Okey. P sama dengan negatif 4. Pindah sana jadi negatif 2. Okay, tekan kalkulator sebab ramai pelajar cikgu dia keliru berkaitan tentang nombor negatif-negatif ini. Jadi, untuk tidak mengelirukan kamu, kamu tekan saja kalkulator. Negatif 4 tolak dengan 2. Jawapan dia negatif 6. Jadi, nilai P negatif 6. Okey, sekarang kita nak cari nilai Q. Q, mana Q di sini? Okey, sini Q, betul? Okey, 7Q ini sama dengan apa kelas? Sama dengan 21. Yang ini macam mana nak cari nilai Q ini? Adakah 7 ini pindah? Tidak, sebab kalau kamu lihat benda ini melekat, ini tidak melekat kan dia ada operasi. Kalau operasi tambah tolak, kamu pindah, dia boleh merentasi jambatan ini sama dengan. Tetapi kalau kamu melihat huruf dengan nombor dengan huruf melekat, kamu maksudnya ini darab. Ini sebenarnya 7 darab Q. Untuk mencari Q, kamu kena bahagi 7. Kalau sebelah sini jadi bahagi 7, sebelah kanan pun bahagi 7. Jadi Q sama dengan di sini pelajar ramai pelajar cikgu tidak tahu macam mana buat ini. Jadi senang saja, tekan kalkulator kelas. Tidak perlu risau. 21 bahagi 7 sama dengan 3. Sebab ramai 21 bahagi 7 kadang-kadang kamu letak 2 di sini. Jadi kalau tidak confirm, kamu tekan kalkulator. Jangan susah payah. Okey, sekarang kita nak cari mana lagi? Kita nak cari R. Jadi kita lihat R. Ada tak R sini? Tak ada. Ini ada tak R? Ada. 5R. 5R sama dengan negatif 15. Jadi tulis 5R sama dengan negatif 15. Ini konsep ini untuk mencari R sama dengan konsep ini. Bahagi berapa ini? Bahagi 5. Kalau sebelah sini bahagi 5, sebelah kanan pun bahagi 5. Pangkah-pangkah R sama dengan berapa? Yang ini kalau tidak tahu tekan kalkulator. Jangan susah fikirkan. Jadi negatif 15 bahagi dengan 5.
Jawapan dia adalah negatif 3. Jadi, selesailah. P sama dengan negatif 6, Q sama dengan 3, R sama dengan negatif 3. Jadi, ini sahaja kelas. Cikgu akan postkan latihan ke dalam grup WhatsApp kita dan hantar latihan itu tepat pada tarikh yang cikgu sudah tetapkan. So, terima kasih. Sila belajar ya. Bye.